مصرف الأيام والشهور ومجري الأعوام والدهور، نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita dalam perhimpunan mingguan kita ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita menginsafi bahawa semua nikmat yang kita perolehi hari ini merupakan ujian dan juga suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam khutbah bertajuk Bukan Kita Punya Hari Ini, mimbar ingin mengajak kita berfikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harta yang telah pun kita perolehi, pangkat yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, semua ini hanyalah secepis nikmat yang mampu kita hitung. Dan sungguhnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melampaui jumlah itu, dan sesungguhnya ia tidak berhitung akan jumlah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 18, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Saudaraku sidang Jumaat sekalian, tariklah nafas kesedaran dan renungkanlah ke dalam diri kita. Selama ini sejauh mana kita telah lupa akan segala nikmat yang hakikatnya cuma pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita merasakan ego dan sombong dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Lalu kita menganggap bahawa segala nikmat yang tersebut itu adalah hasil titik peluh kita sendiri. Jika begitu, kitalah manusia-manusia yang terjerumus dalam istijram. Jika begitulah, kitalah manusia yang beroleh nikmat yang sepatutnya ia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya telah menjadikan kita semakin jauh ke lembah kekufuran. Ingatlah segala nikmat yang kita miliki boleh lenyap hanya dengan sekelip mata. Ambillah iktibar daripada kisah kekufuran Qarun yang bermula sebagai seorang yang papa kedana, lalu dikurniakan Allah dengan harta kekayaan yang limpah ruah. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah, tetapi Qarun telah berkufur kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan segala kekayaan Qarun dengan sekelip mata. Justru insaflah, jika kita kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan berdepan dengan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya amat pedih. Saudaraku yang rahmati Allah, segala nikmat yang kita perolehi hanyalah sementara. Ia diberi untuk kita manfaatkan semasa hidup kita di dunia. Besar kerugian di akhirat kelak jika segala nikmat yang diperolehi ini gagal menjadi bekalan untuk kita berhadapan dengan hari akhirat, malah mencicirkan kita di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala.
Ayuh saudaraku, inilah masanya kita lipat gandakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan meningkatkan kesyukuran kepada-Nya. Ingat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Ibrahim ayat 7, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bermaksud, ingatlah kamu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan demikian juga sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedas, amatlah keras. Sudah jemaat yang dirahmati Allah, bagaimana kita mahu mensyukuri nikmat Allah? Antara yang boleh dijadikan panduan ialah yang pertama, melazimkan diri kita menyebutkan kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah bermaksud segala puji hanya tertentu bagi Allah. Dengan menyebut kalimah suci ini, kita mengisytiharkan secara terang dan jelas bahawa segala kelebihan yang kita miliki, ianya adalah kurniaan daripada Allah. Kalimahnya nampak mudah disebut, tetapi payah dijadikan amalan. Kita tidak perlu berbangga ataupun merasa besar diri dengan pangkat yang tinggi atau harta yang banyak, kerana jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, maka sudah tentu kita tidak akan memiliki apa-apa. Yang kedua, kita hendaklah prihatin kepada penderitaan insan lain yang kurang bernasib baik. Di antara bukti kesyukuran kepada Allah adalah sikap prihatin terhadap orang lain. Fikirkan tentang insan lain yang kurang bernasib baik jika dibandingkan dengan nikmat yang kita ada. Lihatlah, masih ramai insan lain yang dihimpit kemiskinan, menghidapi penyakit dan sebagainya. Bayangkanlah diri kita berada di tempat mereka. Jika kita merasa kehidupan kita masih ada kekurangannya, di luar sana masih ramai lagi yang tidak punya apa-apa. Yang ketiga, berkongsi nikmat dengan insan lain. Nikmat yang boleh dikongsi seperti harta kekayaan atau ilmu pengetahuan adalah perlu dikongsikan dengan insan lain. Imam Muslim rahimahullah ta'ala alaih meriwayatkan suatu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla." Yang bermaksud, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah akan berkurang harta kerana sedekah. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'azza, dan tidaklah seseorang yang memberikan maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kehormatan dirinya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah seseorang yang merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan makin menambahkan akan darjatnya. Subhanallah, lihatlah betapa hebatnya kelebihan bersedekah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sedekah tidak mengurangkan harta, sedangkan secara logik akal setiap harta yang diberikan kepada orang lain akan berkurang jumlahnya. Hikmahnya ialah bersedekah mampu melipat gandakan nikmat yang kita perolehi. Mungkin bukan dalam bentuk wang ringgit, tetapi nikmat dalam bentuk yang lain. Umur yang panjang, keluarga yang bahagia, pemberian yang tidak disangka-sangka dan seumpamanya. Yang keempat, memanfaatkan nikmat untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Sesungguhnya semua nikmat yang kita miliki adalah modal berniaga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tubuh badan yang sihat, akal yang waras, harta yang kita miliki dan masa yang kita boleh luangkan sewajarnya digunakan untuk mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Sesungguhnya di dunia ini adalah tempat untuk kita menanam modal, hasilnya kelak akan dinikmati di akhirat. Sekiranya kita menjalankan perniagaan dengan baik, maka pasti berbahagialah kita dengan keuntungan yang abadi, iaitu syurga. Dan sebaliknya, jika kita tidak jujur, ingkar akan nikmat Allah, ingatlah azab neraka yang amat pedih pasti akan menanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada khutbah pada hari ini. Yang pertama, segala nikmat yang kita perolehi dalam hidup adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah telah menegaskan balasan kepada orang-orang yang kufur akan nikmatnya dengan azab yang pedih. Yang ketiga, kongsikanlah nikmat
dengan insan lain untuk membuktikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal qaylil musawwanati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud dihiaskan kepada manusia itu kecintaan kepada keinginan nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun daripada emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah shahadata sidqin wa haqqin وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajjah Hamina. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ij'al Malaysia وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رقية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.